Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak bincang satu lagi bahagian berkaitan dengan kemahiran komunikasi, iaitu di bawah tajuk kemahiran berunding. Cikgu akan bincang bersama kamu tentang elemen-elemen perundingan. Okey, so elemen perundingan ni kita ada kuasa, etika, budaya, aspek sosial, pelaku atau personality, masa dan juga maklumat. Okey, so dia sepatutnya personality ya, guna bahasa Melayu. Okey, jap. Okey, personality, masa dan maklumat. Okey, atau kita boleh gunakan singkatan kebab mamak. Okey, so K rujuk pada kuasa, E rujuk pada etika, B rujuk pada budaya, A rujuk pada aspek sosial, P rujuk pada pelaku atau personality, MA ialah masa dan MAK adalah maklumat. Okey, so please memorize ya. Okey, so apa perkara berkaitan dengan maklumat? Okey, so maklumat ni adalah perkara yang paling penting dalam perundingan. Okey, so dua-dua pihak yang berunding ni, kamu sepatutnya kena pastikan maklumat ni banyak, okey, mencukupi, lengkap dan tepat. Okey, ini penting untuk memastikan rundingan ni berjaya, pastikan kamu ada maklumat yang banyak, cukup, maklumat yang lengkap dan tepat. Okey, dan kalau boleh maklumat ni mesti berkaitan dengan perkara yang dirundingkan. Okey, ini penting untuk menjayakan rundingan tersebut. Lagi banyak maklumat, lagi baiklah hasil rundingan yang kamu akan dapat. Okey, dan pastikan kamu dapat maklumat yang jelas tentang perkara yang dirundingkan. Okey, tengok contoh ya. Kejayaan Kesatuan Sekerja dalam rundingan dengan pengurus sumber manusia syarikat perabot tentang bonus tahunan bergantung pada jumlah maklumat yang dimiliki oleh Kesatuan Sekerja. Jadi kalau Kesatuan Sekerja ni ada maklumat tentang prestasi kewangan, keadaan ekonomi, produktiviti pekerja, senanglah dia nak runding. Okey. Jadi kalau katakan pengurus sumber manusia kata syarikat tak mampu bayar gaji, okey, sebab untungnya tak banyak. Jadi Kesatuan Sekerja ni boleh counter defend. Okey, dia boleh tunjukkan laporan tahunan sebab mereka ada maklumat yang cukup. So lagi banyak maklumat yang tepat dan sebagainya akan bantu kita runding dengan lebih baik. Okey. Yang kedua, masa. Okey, so elemen rundingan ni, masa ni sangat penting, iaitu pastikan masa ni sesuai dengan kesukaran perkara atau isu yang hendak dirundingkan. So lagi sukar isu yang kita nak bincang, kena pastikan masanya lebih panjang. Okey, kalau masa cukup, ini membolehkan rundingan ni tidak dibuat secara tergesa-gesa. Okey, so keputusan secara tergesa-gesa ni menyebabkan ada pihak yang tak puas hati. Okey, so pastikan masanya cukup supaya kita boleh buat rundingan dengan lebih baik. Okey, dan kamu juga pihak yang berunding ni kena pastikan masa rundingan ni digunakan dengan baik. Okey, gunakan masa ni dengan baik. Contohnya Kesatuan Sekerja beri masa yang cukup pada pihak pengurusan syarikat perabot untuk mempertimbangkan pakej ganjaran yang dikemukakan. So dengan memberi masa kepada pihak pengurusan ni, mereka boleh kaji semula, okey, permohonan yang dibuat oleh Kesatuan Sekerja supaya mereka tidak buat keputusan secara tergesa-gesa. Okey, so supaya keputusan ni boleh diterima oleh kedua-dua pihak. So masa ni mesti cukup dan masa ni banyak bergantung pada kesukaran, okey, perkara atau isu yang kita nak rundingkan. Okey, yang ketiga, kuasa. Kuasa ni apa dia? Kuasa adalah keupayaan, okey, kemampuan seseorang untuk membuat keputusan semasa rundingan. Okey, so kuasa sangat penting dalam rundingan. Okey, biasanya kita gunakan dua kuasa, iaitu kuasa kepakaran dan kuasa sah. Okey, kalau kita ada satu pihak ni mempunyai kuasa yang terlalu tinggi, ini menyebabkan rundingan sukar dijalankan. Jadi kuasa mesti seimbang. Okey, kuasa mesti seimbang antara kedua-dua pihak. Okey, contohnya rundingan antara pengurus pembelian syarikat pakaian dengan pembekal sukar dijalankan kerana pembekal mempunyai kuasa monopoli dalam bekalan kain. Nampak tak? Pembekal ni dia adalah monopoli. Dia seorang pembekal tunggal bekalan kain ni. So rundingan tak dapat dijalankan atau rundingan ni kurang berjaya sebab satu pihak ni terlalu banyak kuasa dia. Okey, dia seorang saja pembekal. Jadi tak guna kita runding dengan dia. Memang dia mempunyai kuasa yang lebih tinggi berbanding dengan syarikat pakaian. Okey. Etika. Etika ni rujuk pada standard kelakuan moral atau akhlak. Okey, apa etika kita, okey, berkaitan dengan sesuatu isu.
sama ada tindakan kita betul atau salah. Itu rujuk kepada etika. Okay? So etika ni lebih kepada nilai-nilai murni. Okay? Contohnya bertanggungjawab, okay? Jujur, okay? Amanah, okay? Memberi maklumat yang betul. Semua tu adalah etika. Okay? Etika dalam rundingan. Okay? So pihak yang berunding ni perlu patuhi peraturan rundingan. Okey, apa peraturan yang telah ditetapkan dan menghormati langkah-langkah perundingan. Ini penting. Ini menunjukkan kamu seorang yang beretika. Okey, menggunakan taktik yang beretika, contohnya tidak menipu, okey, jujur, okey. Contohnya pengurus sumber manusia memberi maklumat yang benar dan tepat tentang prestasi kewangan syarikat semasa rundingan tentang ganjaran dengan kesatuan sekerja. Oleh kerana pengurus sumber manusia ini seorang yang punya etika yang baik, ini akan menjayakan rundingan. So, pihak kesatuan sekerja ini percaya dengan apa yang disampaikan oleh pengurus sumber manusia. So, etika ni sangat-sangat penting. Okay? Budaya. Budaya rujuk pada amalan atau cara hidup yang diamalkan oleh sekelompok masyarakat. Okay? So, rundingan ni perlu mengambil kira budaya dan bahasa. Okay? Perbezaan budaya dan bahasa ni akan mempengaruhi cara kita berunding. Okay? So, sebagai pihak yang berunding, kamu kena menghormati budaya orang lain. Kamu juga kena peka tentang sensitiviti kaum. Okay? Contohnya, bila kita runding dengan, katakan, satu lagi pihak yang berunding adalah Muslim, okay? Beragama Islam. Jadi, kamu kena hormati waktu sembahyang, okay? Makanan yang dihidangkan adalah makanan yang halal. Itu berkaitan dengan budaya. Okay? Pembekal dan pengurus pembelian guna bahasa yang boleh difahami oleh kedua-dua pihak. Itu berkaitan dengan budaya. Okay? So, budaya juga satu elemen rundingan yang sangat penting, ya. Pelaku atau personality. Okay? Pelaku ni rujuk pada keterampilan, perwatakan, sikap seseorang yang terlibat dalam rundingan. Okay? So, sikap, keterampilan, perwatakan ni akan memberi kesan pada proses rundingan. Okay? So, individu yang berunding ni mestilah seorang yang jujur, ada tahap profesional yang tinggi. Dia seorang yang profesional dan berintegriti. Okay? Contohnya, pihak pengurus dan pembekal bersikap jujur dan menunjukkan kesungguhan untuk mencapai kata sepakat dalam rundingan. Ini berkaitan dengan pelaku atau personality. Okay? Aspek sosial. Aspek sosial ni berkaitan dengan interaksi. Okay? Aspek pergaulan antara pihak yang berunding. Okay? Semasa kita berunding ni, kita kena dengar dan beri reaksi. Okay? Kenalah gunakan kaedah mendengar secara berkesan, teknik mendengar secara aktif. Ini berkaitan dengan aspek sosial. Okay? Beri reaksi bila ditanya. Okay? Bagi pendapat. Semua ni berkaitan dengan aspek sosial. Okay? Dan kamu juga kena beri perhatian kepada adat resam, bahasa, agama, pantang larang semasa rundingan. Okay? Contohnya, pengurus pembelian mendengar dengan baik alasan yang diberikan oleh pembekal tentang harga bekalan yang mahal. Itu menunjukkan aspek sosial. Okay? Kita dengar. Kita menyelami perasaan orang lain. Okay? Jangan critical. Okay? Jangan kita buat judgement lebih awal. Okay? Jangan keputusan atau tanggapan lebih awal. Itu semua berkaitan dengan aspek sosial. Okay? Aspek pergaulan. Okay? Contoh soalan. Okay? Kenal pasti elemen P, Q, R, S dan T dalam raja di atas. Okay? So, kamu telah diberi dua, iaitu masa dan maklumat. So, you can say P ialah budaya. Okay? Q ialah aspek sosial. R ialah pelaku atau personality. Okay? S ialah berkaitan dengan aspek sosial. So, boleh bagi mana-mana satu. Okay? Kenal pasti apa dia? P, Q, R, S dan T. Okay? Setiap satu kamu dapat satu markah. Okay? Nyatakan 4 elemen perundingan. 4 markah ni. Just senaraikan saja. Okay? 4 elemen perundingan ialah masa, maklumat, okay? Aspek sosial dan juga budaya. Jadi, kamu dapat 4 markah. Okay? Uraikan 3 elemen perundingan, 1 fakta, 1 uraian. Okay? Contohnya budaya, bagi 1 uraian. Okay? Aspek sosial, bagi 1 uraian. Okay? Jelaskan elemen perundingan yang berikut. Masa. Okay? Kamu diberi 3 markah, jadi bagi 2 uraian dengan 1 contoh. Masa. Apa uraian dia? Pastikan rundingan ni, masa rundingan ni sesuai dengan isu yang dibincangkan. Gunakan masa dengan baik. Beri masa yang cukup. Semua tu adalah berkaitan dengan masa. Okay? Maklumat, apa keyword dia? Maklumat yang
terkini, maklumat yang lengkap, maklumat yang tepat, maklumat yang sesuai, relevan atau berkaitan dengan maklumat. Okey, bagi contoh yang sesuai ya. Jelaskan elemen perundingan yang berikut kuasa. Kuasa tu apa dia? Keupayaan pihak berunding untuk buat keputusan. Ada dua kuasa yang penting. Apa dia? Kuasa kepakaran dan juga kuasa sah. Okey. Budaya. Budaya rujuk pada amalan cara hidup. Okey, amalan hidup atau cara hidup. Okey, so kenalah kamu kena ambil kira sensitiviti kaum, okey, agama semasa rundingan. Okey, bagi contoh yang sesuai ya. Mungkin kamu diminta jelaskan elemen perundingan dari segi etika dan aspek sosial. So etika ni rujuk pada sikap betul atau salah, okey, dalam suatu perkara. Okey, aspek sosial ni rujuk pada interaksi. Okey, interaksi antara pihak berunding. Bagi contoh yang sesuai. Atau soalan esei panjang, jelaskan 5 elemen perundingan. So, 1 fakta, okey, 2 uraian dan 1 contoh. 5 kali 4, kamu dapat 20 markah. Okey. Itu saja pelajar untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan atau komen, boleh letak di bahagian komen ya. So, terima kasih. Bye.